asid nucleic acid. Asid nukleik ini ialah polimer nukleotida. Maknanya unit asas ataupun monomernya ialah nukleotida, polimernya pula ialah polinukleotida. Ulang, asid nukleik ialah polimer nukleotida, monomer untuk asid nukleik ialah nukleotida, polimernya ialah polinukleotida. In English, nucleic acids are polymers of nucleotides. Nucleic acids are polymers of nucleotides. The monomers of nucleic acids is nucleotides. Polymer of nucleic acids is polynucleotide. Setiap nukleotida mengandungi 3 komponen. Setiap nukleotida mengandungi 3 komponen. Komponen pertama ialah kumpulan fosfat. Komponen pertama ialah kumpulan fosfat. Okey, komponen kedua ialah gula pentosa. Ini kita panggil sebagai gula pentosa. Dan yang terakhir ialah base bernitrogen. Base bernitrogen. Komponen pertama untuk nukleotida ialah kumpulan fosfat. Dalam setiap nukleotida, kumpulan fosfat digabungkan kepada atom karbon kelima gula pentosa. Ini ialah gula pentosa. Karbon pertama, karbon kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi, kumpulan fosfat ini akan bergabung kepada atom karbon kelima gula pentosa. Komponen seterusnya ialah gula pentosa. Komponen seterusnya ialah gula pentosa. Okay, the next component is pentose sugar. The next component is pentose sugar. Terdapat 2 jenis gula pentosa. Yang pertama ialah deoxyribose. Deoxyribose. Okey, yang kedua ialah ribosa. Okey, apa beza antara deoxyribose dan juga ribosa? Okey, bezanya ialah pada karbon kedua, Untuk deoxyribose, karbon kedua mengandungi atom hidrogen. Tetapi untuk ribosa, karbon kedua mengandungi kumpulan hidroksil. Pada karbon kedua mengandungi kumpulan karboksil. Ulang, deoxyribose pada karbon kedua mengandungi atom hidrogen. Ribosa pada karbon kedua mengandungi kumpulan hidroksil. In English, there are 2 types of pentose sugar. The first one is deoxyribose and the second one is ribose. What is the difference between deoxyribose and ribose? Look at carbon number 2. Carbon number 2 for deoxyribose is contain hydrogen atom. But for ribose, at carbon number 2, it contain hydroxyl group. Komponen terakhir untuk nukleotida ialah base bernitrogen. Okay, base bernitrogen. Okay, terdapat 2 jenis base bernitrogen. Yang pertama ialah pyrimidina dan yang kedua ialah purina. Okey, apa beza antara pyrimidina dan juga purina? Pyrimidina mempunyai gegelung satu sahaja gegelung 6 karbon.
satu sahaja gegelung 6 karbon. Tetapi untuk purina mempunyai 2 gegelung. 2 gegelung ini, satu gegelung ini ialah 6 karbon dan satu lagi gegelung ialah 5 karbon. Jadi, gegelung 6 karbon akan bercantum dengan gegelung 5 karbon. Okey, contoh untuk pirimidina ialah, yang pertama ialah sitosina. Sitosina. Yang kedua ialah timina. Dan yang ketiga ialah urasil. Okey, itu untuk contoh untuk pirimidina. Contoh untuk purina ialah adenina dan juga guanina. Okey, dalam DNA disebabkan DNA mempunyai 2 rantaian polinukleotida. Oleh hal demikian, base bernitrogen ini akan berpasangan antara satu sama lain. Okey, adenina akan berpasangan dengan timina. Adenina akan berpasangan dengan timina membentuk 2 ikatan hidrogen. Okey, adenina akan berpasangan dengan timina membentuk 2 ikatan hidrogen. Itu yang pertama. Yang kedua ialah guanina akan berpasangan dengan sitosina dan membentuk 3 ikatan hidrogen. Adenina berpasangan dengan timina membentuk 2 ikatan hidrogen. Guanina berpasangan dengan sitosina membentuk 3 ikatan hidrogen. Itu dalam DNA. Dalam RNA, disebabkan RNA ini hanya mempunyai rantaian polinukleotida yang tunggal, apa yang berlaku ialah base bernitrogen tidak akan berpasangan seperti DNA. Okay, cumanya dalam RNA dia hanya mempunyai adenina, guanina, cytosina, tetapi RNA tidak mempunyai base timina. Tidak mempunyai base timina. Base timina ini akan digantikan oleh urasil. Akan digantikan oleh urasil. In English, there are 2 types of nitrogenous bases. The first one is pyrimidines. The second one is purines. Okay, for pyrimidines, it consists 6 members ring. 6 members ring here. But for purines, it consists 6 members ring and 5 members ring fused together. Okay, example of pyrimidines is cytosines, thiamines, and uracil. For purines, example is adenine and guanine. Okay, in DNA, because of they have a double polynucleotide chain, so what happens is adenine will always pair with thiamine. It forms 2 hydrogen bond. Guanine will always pair with cytosine. It forms 3 hydrogen bond. For RNA, since there are single polynucleotide chain, so it did not pair like DNA. So, but thiamine is absent in RNA. Thiamine is absent in RNA. So, it replaced by uracil. Pembentukan polinukleotida. Pembentukan polinukleotida melalui tindak balas pemeluapan. Okey, nukleotida akan bergabung dengan nukleotida melalui ikatan fosfodiester. Ikatan
fosfodiester. Okey, nukleotida bergabung dengan nukleotida yang lain melalui ikatan fosfodiester. Okey, apa itu ikatan fosfodiester? Ikatan fosfodiester ialah satu ikatan yang mengandungi kumpulan fosfat dan ikatan kovalen yang melekat pada gula nukleotida bersebelahan. Apa itu ikatan fosfodiester? Ikatan fosfodiester ialah ikatan yang mengandungi kumpulan fosfat dan juga ikatan kovalen yang melekat pada gula nukleotida bersebelahan. Okay, in English, formations of polynucleotides by condensation reactions. Okay, the nucleotide are joined by phosphodiester bond. The nucleotide are joined by a phosphodiester bond. What is phosphodiester bond? Phosphodiester bond, a bond consisting of a phosphate group and covalent bond that attach to its sugar of adjacent nucleotides. Phosphodiester bond is a bond consisting of a phosphate group and the covalent bond that attach it to the sugar of adjacent nucleotides. Seterusnya ialah struktur DNA. Struktur DNA. Struktur DNA berdasarkan model Watson dan Crick. The structures of DNA based on Watson and Crick model. Okey, apa yang Watson dan Crick cadangkan? Watson dan Crick cadangkan model helix berganda. Model helix berganda pada tahun 1953. Okay, ya? Model helix berganda pada tahun 1953. Watson and Crick proposed the double helix model in 1953. Okey, satu molekul DNA mengandungi, okey, kalau bentuk macam ni kita panggil sebagai helix. Okey. So dia ada dua berbenang helix macam ni. Dua berbenang helix. Okey, setiap berbenang itu ialah kita panggil sebagai polinukleotida. Okey, polinukleotida. Maknanya satu molekul DNA mengandungi dua berbenang helix polinukleotida. Satu molekul DNA mengandungi dua berbenang helix polinukleotida. Okay, one molecule of DNA consists of two helical strands of polynucleotide. So meaning that DNA consists of two helical strands of polynucleotide. Okay. Gula pentosa untuk DNA ialah deoxyribosa. Ya, deoxyribosa. Deoxyribosa. Macam kita baca sebelum ini, gula pentosa ada dua, iaitu ribosa dan juga deoxyribosa. Okay, deoxyribosa dalam DNA. Okay. Pentose sugar for DNA is deoxyribose. Pentose sugar for DNA is deoxyribose. Okay, seterusnya ialah base bernitrogen untuk DNA. Base nitrogen untuk DNA. Base nitrogen untuk DNA ialah adenine,
adenina. Seterusnya ialah guanina. Seterusnya ialah sitosina dan timina. Okay, base nitrogen untuk DNA ialah adenina, guanina, sitosina dan timina. Okay, so adenina dia akan berpasangan dengan timina. Sitosina akan berpasangan dengan guanina. Jadi dia ATGC. Adenina berpasangan dengan timina membentuk dua ikatan hidrogen. Guanina dia akan berpasangan dengan sitosina membentuk 3 ikatan hidrogen. Okay. For nitrogenous bases, for DNA, adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine will pair with thymine, form 2 hydrogen bond. Guanine will pair with cytosine. It will form 3 hydrogen bond. Okay, ulang. Ingat untuk struktur DNA, satu molekul DNA dia ada berbenang helix ganda 2 berbenang helix, satu ni polynucleotide, satu polynucleotide, maknanya 2 berbenang helix polynucleotide. Ingat, gula pentosa untuk DNA ialah deoxyribosa. Ingat deoxyribosa. Okey, base untuk DNA ialah adenina, guanina, sitosina dan juga timina. Adenina akan sentiasa berpasangan dengan timina membentuk 2 ikatan hidrogen. Guanina dia akan berpasangan dengan sitosina membentuk 3 ikatan hidrogen. Okay, so one molecule of DNA consists of two helical strands of polynucleotide. For pentose sugar for DNA is deoxyribose. Nitrogenous bases for DNA is adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine will pair with thymine to form 2 hydrogen bond. Guanine will pair with cytosine to form 3 hydrogen bond. Fungsi DNA. DNA bertindak sebagai bahan genetik turun-menurun. DNA bertindak sebagai bahan genetik turun-menurun. Function of DNA act as the hereditary genetics material. Function of DNA act as the hereditary genetics material. Okay, di samping itu juga untuk struktur DNA dia ada dua tulang belakang gula fosfat. Okey, tulang belakang gula fosfat. Tulang belakang gula fosfat ada dua. Ini satu tulang belakang, ini pun satu tulang belakang. There are two backbone. There are two sugar phosphate backbone in the DNA. And of course, dia ada juga macam biasa dia ada ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester. Seterusnya ialah RNA. RNA ialah berbenang tunggal polinukleotida. Okey, berbenang tunggal polinukleotida. Okey, RNA is a single-stranded polynucleotide. RNA is a single-stranded polynucleotide. Okey, gula pentosa untuk RNA ialah
ribosa. Okey, ribosa. Untuk DNA ialah deoksiribosa. Untuk RNA ialah ribosa. Okey. Dan base bernitrogen untuk RNA ialah adenina, sama macam DNA, guanina juga dalam DNA, sitosina juga dalam DNA, tetapi RNA tiada timina, dia ada urasil. Okay, urasil menggantikan timina. So, the pentose sugar for RNA is ribose. Nitrogenous bases, adenine, same with DNA, guanine, also in DNA, cytosine, also in DNA, but uracil will replace thiamine, in RNA. Fungsi RNA. Fungsi utama RNA ialah dalam penghasilan protein. The function of RNA mainly function in protein synthesis. Terdapat 3 jenis RNA. Yang pertama ialah RNA pengutus, mRNA. Yang kedua ialah RNA ribosom, rRNA. Dan yang ketiga ialah RNA pemindah, tRNA. There are 3 types of mRNA. The first one is messenger RNA, mRNA. The second one is ribosomal RNA, rRNA. And the last one is transfer RNA, tRNA. mRNA. Apa fungsi mRNA? mRNA membawa kod genetik yang ditranskrip daripada DNA. mRNA, it will carries genetic code transcript from DNA. Seterusnya ialah apa fungsi rRNA. rRNA akan membentuk subunit ribosom. rRNA, it will form the ribosomal subunits. rRNA, it will form ribosomal subunits. Dan yang terakhir ialah tRNA. Apa fungsi tRNA? tRNA akan memindahkan pelbagai jenis amino acid, asid amino yang berbeza kepada ribosom ketika penghasilan protein. tRNA akan memindahkan pelbagai jenis asid amino yang berbeza kepada ribosom ketika penghasilan protein. tRNA, the function of tRNA to transfer the different amino acids to a ribosome during protein synthesis. Okey, apa beza antara DNA dan juga RNA? What is the differences between DNA and RNA? Yang pertama, DNA mengandungi 2 berbenang polynucleotide. RNA hanya mengandungi 1 berbenang polynucleotida. Okay, DNA consists of 2 polynucleotide strands. RNA consists of a single polynucleotide strand. Yang pertama. Yang kedua, dari segi gula pentosa. Gula pentosa untuk DNA ialah deoksiribosa. Gula untuk RNA ialah ribosa. Deoxyribose as a pentose sugar for DNA, ribose as a pentose sugar for RNA. Okey, dari segi base bernitrogen untuk DNA ialah hanya adenina, timina, guanina dan cytosina. Jika dibandingkan dengan RNA, base bernitrogen ini hanya adenina, guanina, cytosina, tiada timina digantikan dengan uracil. DNA hanya 1 jenis. Tetapi untuk RNA mempunyai banyak jenis, iaitu mRNA, tRNA dan juga rRNA.